Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起低头来祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. 我们在天上的父，我们感谢你，今天晚上我们可以来到你的殿中。 Kami percaya Tuhanlah yang memberikan kami kerinduan dan menghantarkan kami ke tempat ini. 我们相信是你赐给了我们有渴慕的心，可以来到这里。 Tuhan, biarlah setiap kami boleh pakai kesempatan ini dengan baik untuk memuji, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. 主啊，好让我们可以使用这个机会来赞美荣耀你的名。 Saat ini tolong kami untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. 主啊，求你帮助我们可以了解明白你要所说的话， Berikan kami kerendahan hati untuk boleh menerima firman-Mu. 也求你赐给我们一颗谦卑的心来接受你的话。 Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们平安。 Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat ke-7 hingga ayat yang ke-15. 我们一起来打开我们的圣经《哥林多后书》的第4章第7到第15节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian akan diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼语来读，然后再用中文来读。 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 第7节，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。自己知道，那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita membeli sebuah perhiasan, pasti kita akan diberikan tempat perhiasan itu. 弟兄姐妹，如果我们买首饰，我们肯定也有得到那个装首饰的盒子。 Tapi tentu kotak perhiasan itu tidak akan lebih mahal daripada perhiasannya itu sendiri, bukan? 但是当然，那个首饰的盒子不比那个首饰贵。 Sekalipun demikian, setidaknya kotak perhiasan itu cukup baik untuk menyimpan sebuah perhiasan. 虽然是这样，那个首饰的盒子肯定也是很好的，可以收藏那个首饰。 Nah, itulah yang digambarkan Paulus mengenai harta di dalam bejana tanah liat. 那就是保罗所描述的关于在瓦器里的宝， Yaitu pengetahuan atau pengenalan akan kemuliaan Allah
melalui Yesus Kristus di dalam setiap diri kita sebagai orang percaya yang tidak sempurna. 那就是神荣耀的知识在我们每一位不完美的信徒里所显明出来的。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pengajaran Paulus ya secara keseluruhan, konsep paradoks Paulus itu cukup banyak khususnya di perikop yang tadi dibacakan. 弟兄姐妹，如果我们再看保罗的教导，我们可以看到这些自相矛盾的观念，在他教导里有很多。 Nah, paradoks yang pertama adalah ada harta yang bernilai berharga itu di dalam bejana tanah liat. 他第一个的观念就是在一个瓦器里面有宝。 Harta yang bernilai yang tadi dikatakan bahwa pengetahuan atau pengenalan akan kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus yang telah diterangi di dalam hati kita. 那些宝贝就是对神的认知，通过耶稣基督点亮了我们的心，所以我们可以看得很清楚， Sehingga kita dapat dengan jelas melihatnya itu. 所以我们可以看得很清楚。 Bapak Ibu Saudara, seberapa berharganya pengenalan akan Kristus di dalam hidup kita? 对基督的认知在我们的生命当中有多么的重要呢？ Kalau tadi kita sudah tahu bahwa harta yang bernilai itu adalah pengetahuan atau pengenalan akan kemuliaan Allah. 刚刚我们所说的就是那个宝，就是我们对上帝的认识。 Adakah kita melihat pengenalan akan Allah itu lebih berharga dari apapun yang kita punya? 对神的认识有没有比任何一个东西更宝贵呢？ Dan seberapa besar dampak pengenalan akan Allah di dalam hidup kita sebagai orang percaya? 作为信徒，对神的认知在我们的生活当中有多么的宝贵？ Bapak Saudara, kita yang tadinya tidak dapat melihat apalagi mengenal Allah, namun diberikan cahaya itu sehingga kita beroleh terang agar kita mengenal Allah di dalam Kristus melalui Yesus Kristus. 弟兄姐妹，本来我们是看不见的，更何况是认识上帝。但是上帝赐给了我们光，使我们有光明，好让在基督里可以认识上帝。 Nah, artinya ini adalah satu pemberian Allah di dalam hidup kita. 当然，这是神赐给我们的， Karena dikatakan bahwa terangnya Dia yang membuat terangnya bercahaya. Itu satu pemberian. 因为刚刚所说的是他点亮了，赐给我们这个光。 Artinya pengenalan akan Allah itu bukan karena kita belajar teologi, bukan 当然，这认识上帝不是因为我们学了神学， mendalami banyak tafsiran Alkitab, 或者深化解读圣经， banyak mendengar khotbah, 或者听到很多的道。 tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenal Dia. 但是因圣灵使我们可以认识上帝， Dia membiarkan dirinya terbuka untuk boleh kita kenal. 他把他自己打开，让我们可以认识他。 Andai saja kita tetap dibutakan oleh ilah zaman, maka kebinasaan menjadi satu konsekuensi yang harus kita terima. 若我们一直被这世代蒙蔽，那么灭亡是我们要付出的代价。 Tetapi Paulus katakan bahwa harta ini kita miliki di dalam bejana tanah liat. 但是保罗又说了，我们有了在这瓦器里面的宝贝， Pengenalan atau pengetahuan akan kemuliaan Allah ada di dalam diri kita sebagai manusia yang rapuh dan lemah. 认识上帝的荣耀有在我们这些软弱、脆弱的人里面。 Bapak Ibu Saudara, di zaman Paulus hampir setiap hari mereka menggunakan bejana tanah liat. 弟兄姐妹，在保罗的时代，他们每天都要用这些瓦器， Misalnya untuk mengambil mengambil air minum gitu ya, menakar biji-bijian dan lain sebagainya. Bejana ini sangat murah dan mudah didapatkan. 比如说他们用这些瓦器来取水、喝水、粮食或等等，但是这瓦器都很便宜，然后很容易得到的。 Selain itu bejana tanah liat itu juga mudah retak dan hancur. 但是这瓦器它也很容易破碎。 Barang ini atau bejana tanah liat ini pada zaman dahulu tidak diperuntukkan untuk satu periode dalam jangka waktu yang lama. Digunakan dalam jangka waktu yang lama. 这些瓦器当然不被期望可以用得很久， Karena begitu sedikit saja retak itu udah gak bisa digunakan dan dibuang.
因为只有一点的破裂，它就不能被使用了，当然是要被丢掉了。 Artinya bejana tanah liat ini benar-benar tidak berarti sama sekali kalau dibandingkan dengan harta itu. 所以这个瓦器跟那个瓦器里的宝贝相比，当然这瓦器是没有什么价值的。 Bukankah itu satu anugerah yang luar biasa bahwa Allah membiarkan harta yang bernilai itu untuk kita miliki dalam hidup kita yang lemah ini. 这岂不是一种多么伟大的恩典？神把这么宝贵的东西交给我们， Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk kita miliki, tapi harusnya kita beritakan. 他不单单只交给我们，但是要我们把它传扬出去。 Memang tidak mudah untuk mengikut dan melaksanakan amanat agung yang Tuhan percayakan bagi kita. 当然，跟随并进行神的使命是多么的不容易。 Kita punya banyak alasan untuk menyerah. 我们有很多理由来放弃， Namun di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita, dikatakan di dalam Alkitab bahwa ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah. 当然，在我们软弱有限中，在圣经里说有神莫大的能力， Karena disitulah kuasa Allah dinyatakan. 因为就在那里，神的大能便显明。 Maka harusnya membuat kita siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. 所以，我们是不是已经被预备好来面对各种的挑战？ Bapak Ibu Saudara, Paulus telah membuktikannya sendiri. 保罗已经自己证明了这点。 Dikatakan bahwa mereka ditindas namun tidak terjepit. 在那里，他们说他们被逼迫，但没被困住。 Di awal saya katakan bahwa konsep paradoksnya Paulus di perikop ini cukup banyak gitu ya, cukup kental. 刚刚我在前面有说到，保罗自相矛盾的这个观念有很多。 Bagaimana mungkin seseorang yang ditindas tapi tidak terjepit? 怎么可能一个人受敌却不被困住呢？ Namun ternyata mereka dapat melihat pertolongan Allah yang membebaskan mereka. 但是他们可以看到神的帮助来怎样来救他们。 Mereka habis akal tapi tidak menjadi putus asa. 他们心里作难，却不止失望。 Paulus dan rekan-rekannya seringkali berada di dalam satu kondisi atau keadaan yang tidak pasti dan bimbang dengan apa nih yang akan terjadi 保罗和 selanjutnya. 他的同工们都很时常经历那些不肯定， Mereka cemas, mereka khawatir karena nggak tahu apa yang akan terjadi. 他们焦虑，他们担心，他们不知道以后会发生什么事。 Tapi mereka tahu bahwa Allah mampu menopang dan menyelamatkan mereka. 但是他们相信上帝能够拯救他们， Selalu ada pengharapan dalam hidup mereka kepada Allah. 在他们的生活当中，他们一直盼望着上帝。 Kemudian dikatakan mereka dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendiri. 然后那边说他们遭逼迫，却不被丢弃。 Mereka dikejar-kejar dengan penuh kebencian dan kekerasan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota yang lain. 他们被仇恨和暴力追随，从一个城市到别的城市。 Sekalipun banyak orang percaya meninggalkan mereka karena penganiayaan, 虽然有很多信徒都丢弃了他们，因为被逼迫， karena pasti banyak orang menjadi takut ya, apalagi dikejar-kejar dan dibenci seperti itu. 当然他们害怕，因为每天都被追。 Tapi Paulus yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. 但是保罗确信神不再丢弃他们。 Paulus yakin akan janji Allah yang akan senantiasa menyertai dia sampai kepada akhir zaman. 保罗确信神的应许将与他们同在，直到世界的末了。 Dihempaskan namun tidak binasa. 打倒了却不致灭亡， Ini bukti Allah memelihara dan memampukan mereka untuk tetap bertahan. 这就是神保守他们，使他们能够坚持下去的证据。 Bapak Ibu Saudara, sama seperti Kristus yang menderita, 弟兄姐妹，就像基督受难， Paulus pun mengalami penganiayaan yang sangat mungkin membawa dia kepada kematian. 保罗也经历了逼迫，这些逼迫很有可能导致他死亡。 Paulus menghadapi bahaya setiap jam dan kematian setiap hari membayanginya. 保罗每分每秒都面对着危险， Namun apa yang membuat Paulus tetap bertahan? 但是什么可以让
保罗坚持下去呢？ Apa yang membuat Paulus tetap setia melayani pemberitaan Injil? 那是什么可以使保罗一直忠心的侍奉传讲福 Di ayat 音 yang 呢？ di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dia mengutip perkataan pemazmur di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-10. 在第13节那边，他采取了诗人写的一段诗篇，就在诗篇的116篇的第10节。 Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. 我因信，所以如此说话。我受了极大的困苦。 Pemazmur di kala itu menghadapi satu ancaman maut, 当时诗人面对死亡的威胁， merasa gentar, merasa takut dan terhimpit. 感到惧怕，还有被困住。 Namun karena pengenalannya akan Allah, dia percaya dan berseru kepada Tuhan. 但是因着他对神的认识，他呼喊求助上帝， Berseru kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari maut. 他呼救神来把他脱离死亡。 Dan Tuhan mendengar seruannya. 然后上帝也听了他的呼 Tuhan 喊， memelihara dan meluputkan nyawanya dari maut. 神守住并使他脱离死亡。 Dengan kualitas iman yang sama, 因着同样的信心， Paulus percaya akan kebangkitan Kristus yang menjamin kebangkitan orang-orang percaya sekalipun dia akan mati di dalam penganiayaan. 保罗也相信基督的复活，确保信徒的复活。虽然他死在逼迫中， Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， penyelamatan Paulus yang berulang kali dari kematian membuktikan kuasa kebangkitan Kristus. 保罗多次的从死亡中被解救，证明了基督复活的大能。 Kristus yang hidup menunjukkan kuasa penyertaan dan pemeliharaan bagi umatnya. 活基督显明了他对子民的同在与看顾。 Artinya kematian dan kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata di dalam tubuh yang fana ini. 意思是基督的死和复活真的显明在必死的肉体了。 Sehingga sekalipun hidup kekristenan mengalami banyak tantangan, banyak penganiayaan, tetapi kebangkitannya membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam keselamatan. 虽然属灵的生活面对了多种的挑战逼迫，但是他的复活带给我们进入他永恒的救 Bapak Ibu 恩。 Saudara, Paulus telah mengalami penderitaan, pencobaan, penganiayaan, kekerasan, kesusahan ketika dia mengabarkan Injil. 保罗在传福音当中，他也经历了苦难、试探，还有痛苦。 Namun tidak setitik pun niat dia untuk menyulutkan kesetiaan pelayanannya. 但是他对侍奉的忠心一点也没被燃烧， Karena dia tahu bahwa suatu hari semua itu akan berakhir dan dia mendapatkan mahkota 因为他 kemuliaan. 知道有一天这些都会结束，并会接受神的冠冕。 Saat kita menghadapi tantangan besar, 当我们面对大挑战的时候， khususnya di dalam pemberitaan Injil, 尤其是在传福音当中， mudah bagi kita berfokus kepada rasa sakitnya dibandingkan pada tujuan akhir. 我们很容易只看到他的痛，比他的追踪的目的。 Kita mengeluh kepada Tuhan bahwa Tuhan saya nggak mampu, terlalu berat tantangan ini. 我们可能对神说：“这我不能做到了，这太重了。” Banyak sekali saya mengalami penolakan. 我们会面对很多的拒绝。 Padahal saya datang dengan maksud yang baik untuk memberitakan Injil. 其实我们都因着好心的要传福音给他们， Sama seperti atlet yang fokus pada garis finish 就像运动员，他们都集中在重点， dan mereka mengabaikan ketidaknyamanan mereka. 而且他们忽略了他们的身体上的不舒服。 Harusnya kita juga fokus pada tujuan Allah di dalam hidup kita. 其实我们也应该要把重点放在神的旨意上。 Tantangan dan penganiayaan yang kita hadapi dalam memberitakan Injil bisa beragam. 在我们传福音当中，要面对的挑战会有各种各样， Ada yang ekstrem ditolak, 有的被极端的拒绝了， ada juga mungkin yang diajak berdebat, 有的可能要跟我们争论， ada yang takut tidak diterima gitu ya. Baru mau ngomong takut. 可能我们会感到害怕被拒绝， Ada yang sinis, 有的也冷嘲热讽，
baru datang kamu orang Kristen ya gitu. 刚来到你要来给我传福音 Ada 了， yang difitnah. 有的也被污蔑。 Tapi sebenarnya memberitakan Injil itu kan bukan hanya menyampaikan kamu mau percaya Tuhan Yesus gak gitu kan. 其实传福音也不只是说你要信主吗？ Tapi melalui kesaksian hidup kita, 但是通过我们生活上的见证， adakah itu menyiratkan kita sedang memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus? 我们的生活是不是有展现了上帝的生活？ Iblis berusaha begitu giat dengan berbagai cara, 魔鬼 bahkan mengintimidasi kita agar Injil tidak diberitakan. 魔鬼用各种各样的方式来组织，甚至威胁我们不去传福音。 Iblis dapat masuk ke semua ranah kehidupan kita, 魔鬼可以进入我们生活当中的每一个地方， mengacaukan hidup kita supaya passion untuk mengabarkan Injil itu pelan-pelan melemah. 来捣乱我们的生活，使我们对传福音的热心慢慢的退化。 Iblis pun bisa pakai siapa saja untuk membuyarkan visi misi Allah. 魔鬼也会使用某一个人来模糊神的使命， Hingga akhirnya membuat kita berpikir ulang untuk melakukan amanat Tuhan. 使我们最后三思而后行神的使命。 Ya udahlah Tuhan, ini tugasnya hamba Tuhan. 这是不是应该是神仆的责任？ Ini tugasnya para pengurus dan aktivis pengabaran Injil. 这是不是应该是教会同工的责任？ Padahal sebenarnya memberitakan Injil itu bukan hanya yang tadi saya katakan untuk mengatakan kamu mau percaya Tuhan Yesus atau tidak. 其实传福音就是像刚刚我说到的，不是我们对他们说你要信主吗？ Bapak Ibu Saudara, pengenalan yang benar akan Allah, 弟兄姐妹，在基督里对神真正的认识， pengenalan yang benar akan Allah di dalam Kristus membawa kita tidak mudah menyerah. 在基督里对神真正的认识，使我们不会轻易放弃。 Sekalipun begitu hebat tantangan yang kita hadapi, 虽然我们有面对多么大的挑战， karena kita mengenal Allah yang kita layani, 因为我们认识我们服侍的神， kita mengenal Allah yang kita beritakan, 我们认识我们所传扬的上帝， dan kita dengan yakin, dengan iman kita percaya Allah menyertai kita. 而我们相信神与我们同在。 Seorang pengkhotbah ternama, J.I. Packer, 有一位著名的传道 menuliskan memang ada perbedaan antara pengenalan Tuhan, mengenal Tuhan dan mengetahui tentang Tuhan. 他写了，确实认识神、很了解神有一些的区别。 Tapi ketika engkau benar-benar mengenal Tuhan, 那你真正的认识神的时候， engkau akan punya energi untuk melayani Dia. 你就有力量去服侍他。 Kita akan punya keberanian untuk memberitakan atau membagikan tentang Allah. 我们就会有勇气的去分享、去传福音， Dan kita mendapatkan kepuasan di dalam Dia. 而并在它里面，我们有得到满足。 Jadi Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， teruslah rindu untuk mengenal Dia. Harta yang tak ternilai itu. 我们一直要渴慕认识他那个在瓦里的宝贝。 Berilah diri kita yang lemah dan terbatas ini terus untuk melayani Dia. 把软弱有限的我们交托给神来服侍， Bertahanlah di dalam setiap tantangan. 并在挑战中坚持， Biarkan kekuatan dan kuasa Allah nyata. 使神莫大的大能被显明， Sehingga makin banyak orang menjadi percaya dan memuliakan Dia. 好让更多的人可以来信他、荣耀他。 Amin. 阿门。 Kiranya Roh Kudus menolong setiap 愿 kita. 圣灵来帮助我们每一 Mari 位 kita。berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar. 我们在天上的父，我们感恩感谢你的话已经被传扬出去了。 Tuhan mampukan kami untuk terus mengenal akan Tuhan. Kami tahu bahwa itu harta yang tidak ternilai. 求你帮助我们，可以真正的认识神。我们知道那是最 Yang 宝 Tuhan, 贵的， yang Tuhan berikan dalam setiap kami. 上帝赐给我们每一位的。 Tuhan mampukan kami 主啊，求你帮助我们， untuk bisa memberitakan Tuhan, 好让我们可以传扬你的名， mengabarkan Injil, 可以传福音， menyatakan bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kami.
可以显明你的死亡和复活的大能， Sehingga banyak orang menjadi percaya dan memuliakan Engkau. 使很多人可以来相信你、荣耀你。 Kami tahu ini bukan satu pekerjaan yang mudah. 我们知道这并不容易， Kami rapuh dan lemah. 我们脆弱， Namun mampukan kami untuk terus dengan iman percaya kami bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. 但是求你帮助我们一直相信你与我们同在， Biarlah kami tidak fokus kepada tantangan itu, 使我们不集中在那个挑战上， tapi kami fokus kepada garis 但 akhirnya, 是让我们集中在终点， kepada tujuan Allah yang mulia. 就是神荣耀的重点。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢上帝， Di mana nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们感恩祷告， Amin. 阿门。